Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada minggu ni saya akan rakamkan tentang bab ketiga untuk kelas section 12. Okey. Falsafah dan isu semasa. Baik. Apa yang kamu perlu buat adalah ni tentang kelas ganti bagi minggu yang masa saya bercuti dahulu di Terengganu. Okey. Baik, untuk tugasan untuk yang bab ketiga ni, okey, akan ada tugasan di hujungnya dan di situ setiap grup perlu bekerjasama lah untuk menyelesaikan tugasan. Okey, sebelum kita pergi kepada tugasan, yang pertama adalah saya nak present ringkas tentang perkembangan ilmu dan sains dalam bab yang ketiga. Baik, saya harap kamu boleh tengok, nampak dia punya slide. Okey, slide juga ada dalam e-learning. Okey, berkenaan dengan bab ketiga ni, untuk memahami tentang perkembangan ilmu dan sains adalah kita boleh lihat pada 6 ataupun 7 zaman. Okey, kita boleh tengok pada 7 zaman. Yang pertama adalah pra-klasik, yang kedua adalah klasik, yang Hellenistik, yang keempat zaman kegelapan dan keemasan, kemudian pergi kepada zaman pencerahan iaitu Renaissance, kemudian revolusi industri. Baik. Ini timeline. Okay, timeline untuk setiap zaman. Okay. Kemudian kita pergi pada zaman pra-klasik. Okay. Dan pada zaman pra-klasik ini dipelopori ataupun digerakkan, okay, pencapaian sains dan teknologinya oleh tamadun Mesopotamia, Mesir kuno, legasi Greek dan tamadun di sekitar Arab. Okey, jadi kita tengok mana yang dulu. Yang dulu ialah Mesopotamia, kemudian tamadun Mesir purba dan kemudian tamadun Greek. Okey, tamadun Mesopotamia adalah satu tanah di antara dua sungai. Okey. Dan di bawah tamadun Mesopotamia adanya Sumeria dan Babylon. Yang terkenal pada zaman Mesopotamia adalah Babylon. Kemudian pencapaian sains dan teknologi pada zaman tersebut ternyata sudah advance, seperti ada pelayaran kapal, okay, penciptaan roda dan penggunaan standard ukuran dalam timbangan. Okay, yang pernah kita belajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah adalah berkenaan dengan kod Hammurabi. Okey, dan untuk fakta-fakta lain tentang Mesopotamia, kamu boleh pada link YouTube yang saya sediakan di bawah. Baik. Kemudian berkaitan dengan Mesopotamia juga adanya Taman Tergantung Babylon. 7 keajaiban dunia. Okey. Jadi ini antara kemajuan yang paling tinggi lah pada zaman Mesopotamia. Jadi semua orang pernah dengar tentang The Hanging Garden of Babylon. Okey. Macam mana dijadikan sampai taman tu kelihatan seperti tergantung. Okey. Baik. Jadi secara ringkas tentang tamadun Mesopotamia, dari segi kedudukannya adalah di antara dua sungai, itu Tigris dan Euphrates. Okay, kemudian di dalamnya ada bangsa Babilonia, Sumeria, Ubaid dan Akkad. Okay, dan dia terkenal dengan undang-undang ataupun kod Hammurabi. Okay, berkenaan dengan pencapaian dan tamadun Mesopotamia adalah pembinaan zigurat. Dia seakan-akan piramid. Okay, sebagai tempat ibadah, perdagangan dan simpan khazanah negara. Di dalam ni kalau kamu boleh tengok contoh-contoh filem National Treasure, boleh tengok contoh macam mana setiap bilik tu mengandungi kod-kod rahsia, okay, untuk menyimpan barang bernilai dan juga rahsia-rahsia. Kemudian sebagai tempat tinggal raja dan ibadah.
Kemudian satu lagi tentang ilmu astronomi. Okay, dia cipta kalender berasaskan sistem solar. Kemudian ada penciptaan roda untuk tujuan perana, untuk tujuan perang dan sebagai kincir air untuk pengairan dan kawalan banjir. Itu antara sebuah sikit tentang tamadun Mesopotamia. Jadi selepas tamadun Mesopotamia ada tamadun Mesir Purba. Okay. Tamadun Mesir Purba juga terletak di sungai. Iaitu pada zaman dulu sungai merupakan uh, satu aset penting kerana zaman dahulu ada bergantung kepada pertanian. Jadi ataupun perdagangan. Jadi sungai menjadi jalan-jalan utama untuk perdagangan dan aktiviti ekonomi. Jadi untuk tamadun Mesir Purba terletak di Sungai Nil. Okay. Dan tamadun Purba diterajui oleh raja yang dinamakan sebagai Firaun. Baik, untuk Mesir Purba, apa yang dicapai Mesir Purba adalah tentang kalender solar 365 hari. Ditentukan dengan kalender solar. Kemudian ada jam matahari, kemudian ada jam air, perubatan, kemudian kertas papyrus, sistem number dan juga yang paling terkenal adalah piramid. Okay, seperti mana tamadun Mesopotamia dengan tamadun kalau Mesir Purba dengan piramidnya. Kemudian pergi kepada pengenalan tamadun Greek. Okay. Dan tamadun Greek ataupun tamadun Yunani ini, apa yang ditinggalkan ataupun yang menjadi legasi sains adalah dengan munculnya filosof dan saintis. Jadi pada zaman inilah munculnya dia punya pemikir-pemikir yang cukup terkenal, pemikir falsafah yang cukup terkenal. Dan juga di antara keistimewaan ataupun sumbangan tamadun Greek adalah dengan pembinaan institusi seperti akademi, gimnasium, kemudian bidang embryologi, matematik, geometri, astronomi dan sebagainya. Okey, itu antara itu antara secara ringkas tentang 4 zaman pra klasik. Okey, daripada zaman Mesopotamia, Mesir kuno, legasi Greek, dan kemudian kita pergi kepada zaman klasik. Zaman klasik. Okey, pada zaman klasik ini ataupun early middle age, ia bermula di Greek juga. Okey. Kemudian tokoh terkenal adalah Pythagoras. Okey, di sini adanya dua golongan sofis dan golongan penentang kepada sofis. Okey. Dan ciri-ciri penting dalam tamadun ini adalah ada satu negara kota ataupun polis. Kemudian ada satu kota yang dikelilingi pertanian, pasar, kubu, kuil dan istana. Mana satu ni dah komplit lah jadi satu negara dalam kubu dalam bahasa ringkasnya. Satu negara yang dikelilingi aktiviti pertanian ekonomi dan perdagangan di dalamnya. Ada satu bentuk negara, kota di dalamnya. Okey, di dalam tu juga daripada tamadun Yunani tersebut, jadi di sini lahirnya berbagai ahli filsuf ataupun ahli filosofi. Okey, bila cakap tentang tamadun Yunani adalah memang berkaitan dengan ahli filosofi ataupun bidang falsafah. Okey. Kemudian di antara selain daripada bidang falsafah ada juga semangat lain seperti bidang sains oleh Hippocrates. Kemudian bidang matematik Pythagoras, kemudian bidang matematik oleh Thales, kemudian Archimedes, kemudian Ptolemy. Ini antara tokoh-tokoh dalam tamadun Yunani yang mengembangkan teori-teori ilmu daripada zaman Mesopotamia, Mesir Purba dan pada awal zaman Greek. Kemudian kita pergi kepada tamadun Rom. Rom dan yang zaman dahulu adalah di
di Pompei. Okey, Pompei bandar yang musnah. Okey, yang musnah dahulu. Okey, sekarang ni tak ada dah. Okey, tinggal batu-batuan yang boleh kita lihat kesan-kesan kemusnahan tamadun Pompei ataupun Rom. Okey, merujuk kepada pencapaian tamadun Rom pertama juga dari sudut ilmu melahirkan tokoh matematik, ada layar perahu, kemudian ada pensiun, okey, binaan berbentuk kubah tempat memuja dan menyimpan patung dewa, kemudian Colosseum yang paling terkenal, okey. Dan sekarang hingga tinggal sekerat je, okey. Kemudian ada aqueduct, iaitu saluran dan tanah dan pintu gerbang menggunakan sistem graviti. Okey, itu antara sumbangan tamadun klasik. Okey, sumbangan tamadun daripada zaman klasik, iaitu dipelopori oleh tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Berbeza dengan zaman praklasik, iaitu di tamadun Greek, okey, kemudian Mesir Purba dan juga Mesopotamia. Jadi itu ada pembahagian antara zaman klasik dan zaman praklasik. Kemudian kita pergi pada zaman Hellenistik. Okey, bila bercakap tentang Hellenistik, ia berkaitan dengan era selepas kematian Alexander the Great. Kemudian dia pergi kepada kerajaan yang terkenal, iaitu kerajaan Konstantinopel. Jadi di sini apa perkembangan yang berlaku pada zaman Hellenistik ni adalah banyaklah dia punya sumbangan, seperti ada institusi, ada perpustakaan, kemudian ada sekolah falsafah dan sebagainya. Kemudian seterus daripada Hellenistik pergi kepada zaman Middle Age ataupun zaman pertengahan Eropah dan zaman keemasan. Pada zaman ini keemasan sains Islam. Okay, pada zaman pertengahan Eropah dia muncul dengan jatuhnya Rom. Okay, jatuhnya Konstantinopel. Okay. Kemudian di situ ada satu ciri tentu, iaitu feudal dalam ekonomi dan sosial, peranan gereja yang sangat-sangat luas. Dia belum zaman pencerahan Eropah lagi. Dia baru zaman pertengahan Eropah, Middle Age. Okey, jadi di sini ada konflik antara gereja dan ilmu, itu yang terkenal lah. Okey, jadi mana gereja dan ilmu tu saling bercanggah lagi lah. Okey, boleh tak boleh, dan adakah siapa yang kuasa lebih tinggi, iaitu gereja pada zaman pertengahan Eropah. Namun di situ ada juga perkembangan ilmu pada zaman pertengahan Eropah seperti sains, tapi perkembangannya pada tahap yang terendah sebab suasana tidak menyokong kepada perkembangan ilmu. Okey, ini faktor utama kenapa perkembangan ilmu jadi sangat terhad pada zaman tengah Eropah, iaitu berkaitan dengan gereja yang memiliki kuasa politik dan kepimpinan harta dan tanah yang banyak. Jadi undang-undang dikawal oleh pihak gereja. Kemudian ini antara gereja, okey, ini antara gereja dan peranannya, seperti gereja Roman Katolik. Kemudian hukuman bagi orang yang sesat ataupun orang-orang yang melawan gereja. Okey, kemudian pada zaman pertengahan sains juga dikembangkan melalui aktiviti saintifik ada dikembangkan, tapi tidaklah secara besar ataupun secara global ataupun secara meluas. Okey. Jadi pada zaman tu ilmu dianggap sebagai milik gereja dan hanya gereja yang boleh bagi jawapan terhadap satu ilmu. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, kemudian sifat gereja tersebut telah berubah. Okey. Biasa zaman berubah, jadi sikap pun akan berubah. Jadi sikap gereja telah berubah, okey, akibat daripada keperluan terhadap ilmu. Dan satu faktor yang utama adalah pemberontakan ataupun protes terhadap gereja. Itu yang mendorong kepada perubahan sikap gereja terhadap sains. Okey.
Kemudian pergi pada seterusnya. Universiti di Eropah pada abad pertengahan berada di bawah kekuasaan gereja. Pada waktu awal masih lagi dikawal oleh gereja walaupun mereka menerima teori ilmu tersebut. Selepas daripada itu barulah dilepaskan untuk pengajian falsafah dan sebagainya. Dan antara konflik yang pernah jadi adalah seperti para mahasiswa di Fakulti Sastra di Paris dituduh mempelajari pantheism, iaitu Tuhan adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Jadi tentang falsafah ni lah. Okay. Jadi siapa yang baca buku tentang teori tersebut, baca buku Aristotle dan Avicenna akan dihukum dengan penyingkiran daripada komuniti gereja. Jadi melawan kepada autoriti gereja. Jadi benda ni lah yang berlaku pada zaman pertengahan Eropah. Jadi zaman pertengahan Eropah masih dikawal oleh gereja, aktiviti ekonomi, walaupun gereja sedikit akur tentang pengajaran tertentu atau pengajaran ilmu yang menjadi keperluan pada zaman tersebut. Okey. Kemudian pada zaman ini juga muncul zaman keemasan sains Islam oleh Syekh Khalifah Abbasiyah Harun Ar-Rashid, di mana terdapatnya Baitul Hikmah, untuk satu perpustakaan. Okey. Jadi semua ilmu diterjemahkan di sini. Kemudian daripada situ terjadinya proses perpindahan ilmu daripada tamadun Greek pergi kepada Baitul Hikmah, tamadun Greek, tamadun Rom. Okey. Semua buku-buku berkaitan ilmu diterjemahkan di Baitul Hikmah. Dia bukan jadi perpustakaan, dia juga pusat penterjemahan, dan semua ilmuwan berkumpul di tamadun Islam. Baik. Kemudian selepas tu dalam tamadun Islam, sains dianggap sebagai ulum al-awail, iaitu science of the ancient ataupun sains masyarakat kuno. Dan ilmu al-awail ni makin berkembang apabila diadunkan dengan Islam. Okey, itu zaman keemasan tamadun Islam. Okey. Kemudian pergi kepada kemunculan sains dalam tamadun Islam. Okey, kemudian sains ni terjadi akibat dunia Arab yang dikelilingi oleh pelbagai empire seperti Byzantine dan Parsi. Okey. Kemudian Islam yang tersebar dengan pantas akhirnya menjadi pencabar kepada dua kuasa tersebut. Kemudian penyebaran Islam ke timur dan barat turut membawa kesan kepada perkembangan ilmu dan sains. Okey, selepas daripada itu, pada zaman awal Islam, selepas pengaruh daripada kuasa besar Byzantine dan Parsi, okey, kemudian Islam tersebar luas di seluruh pelosok dunia. Jadi semua cabang ilmu adalah berbaksikan kepada Islam. Jadi semua bidang ilmu dikumpulkan dan diterjemahkan dan dibincangkan dalam tamadun Islam. Jadi itu melahirkan satu zaman keemasan dalam tamadun Islam. Jadi asas kemunculan sains Islam boleh disimpulkan berlaku akibat daripada warisan sains dan keilmuan, inspirasi daripada Quran dan hadis, dan keintelektualan saintis, ahli falsafah, pemikir Muslim ketika 500 tahun kehebatan sejarah Islam. Jadi banyak faktorlah yang menyumbang kepada perkembangan sains dalam Islam. Bukan saja akibat daripada faktor luar, bukan juga akibat daripada
bukan juga akibat daripada Islam yang semakin berkembang ke 1/3 dunia, tapi juga akibat daripada uh, inspirasi daripada nas wahyu dan juga kehebatan pemikir ataupun ahli ilmu daripada orang Islam. Baik. Kemudian di sini ada contoh daerah yang ataupun tempat yang menjadi pusat pengembangan ilmu dalam tamadun Islam seperti Baghdad, okey, Dimash masuk dalam Damsyik, Syria. Kemudian ada Cordoba di Spain, okey. Kemudian ada Kahirah. Ini adalah tempat-tempat di mana ilmuwan Islam lah, okey, mengembangkan ilmu. Okey. Kemudian kita pergi pada zaman Renaissance. Okey, bila tengok pada zaman Renaissance, ini adalah permulaan kepada zaman pencerahan. Okey, permulaan kepada zaman moden. Dia bermula selepas perang salib. Ya, secara ringkasnya bermula selepas perang salib. Kemudian 9 faktor yang cepatkan Renaissance adalah perubahan ekonomi daripada fluid kepada bebas. Tidak lagi dikawal lah. Okay. Tak boleh dikawal dengan terhad. Kemudian perkembangan intelektual, itu yang paling cepat mendorong. Okay. Semakin tinggi ilmu, maka semakin cepatlah zaman-zaman pencerahan di barat. Okay. Kemudian dalam aspek falsafah juga, okay, muncul pelbagai fahaman sehingga menolak peranan gereja dalam zaman Renaissance. Kemudian agama adalah mengikut kepada pemikiran. Kemudian kesan Renaissance, okay, boleh tengok dalam aspek etika dan sekular, iaitu menunjuk kepada kebebasan berfikir. Okay. Dan bebas beragama. Agama tidak lagi mempengaruhi ataupun pengaruh agama sudah kurang dalam aktiviti ilmu. Sains dan rasional lebih penting daripada kepercayaan karut dan agama. Di sini barat dia muncul untuk zaman pencerahan ataupun zaman Renaissance dengan meminggirkan kepada agama. Itu berbeza dengan Islam sama sekali lah. Okay. Yang mendapat inspirasi daripada agama. Okey. Jadi dalam aspek politik juga dalam zaman Renaissance, politik tu asalnya dikawal oleh agama. Namun dia fasa pertama dipisahkan, kemudian politik masuk agama, kemudian kuasa politik yang lebih luas telah akhirnya menguasai agama. Baik, kemudian lepas daripada pemisahan tersebut, masuklah kepada zaman yang lebih cerah ataupun yang lebih maju, iaitu pada zaman pencerahan. Zaman pencerahan. Okey, ataupun reformasi. Baik. Okay, kamu punya teori-teori tentang zaman Renaissance kamu boleh tengok di sini secara detail. Okay, tapi yang isi pentingnya adalah tentang pemisahan agama, kemudian perkembangan ilmu yang lebih luas. Okay, kemudian peranan kebebasan berfikir dan peranan gereja yang semakin berkurang. Itu dia punya ringkasan terhadap zaman Renaissance. Renaissance. Kemudian kita pergi pada zaman pencerahan. Zaman pencerahan merujuk kepada gerakan intelektual dan falsafah yang menguasai dunia. Pada zaman ini dikenal sebagai Century of Philosophy. Okey, di mana ilmu itu telah berkembang dengan sangat luas. The Age of Reason. Okey, dan aktiviti ilmu ni yang akhirnya mempengaruhi revolusi Amerika dan Perancis. Okey. Dan pada zaman ni dia menguatkan kuasa agama dan membebaskan diri sepenuhnya daripada dogma agama.
Dan ini permulaan kepada zaman moden ataupun mula nak mencapai ke arah zaman yang lebih moden, yang lebih maju. Kemudian di sini antara pencapaiannya adalah boleh dilihat daripada aspek ekonomi yang lebih maju, politik, yang bebas daripada agama, sosial dan sebagainya. Kemudian di situ ada banyak teori-teori baru berkaitan manusia yang berpandukan kepada hukum alam. Boleh berfikir menggunakan akal dan menggunakan teori tanpa batasan daripada gereja dan sebagainya. Dan bebas memilih dan menggunakan rasional setiap individu. Kemudian daripada zaman pencerahan pergi kepada zaman revolusi industri. Hingga sekarang telah pergi sampai 4 kan. Revolusi industri adalah manusia diganti dengan mesin ataupun mesin semakin praktikal dan teknologi menjadi aplikasi dalam sains. Jadi revolusi perdagangan ataupun revolusi industri ini telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Eropah yang lebih pesat. Jadi daripada pertanian pergi kepada industri. Dan zaman revolusi industri 1 hingga 4 antara pencapaian utama adalah dan melihat kepada bidang lah. Yang pertama masih lagi berkaitan dengan pertanian. Jadi ada textiles, power steam, iron making dan invention of machine tool. Kemudian yang kedua barulah pertumbuhan produktiviti besar-besaran dan penggunaan elektrik. Yang ketiga masuk kepada komputer dan elektronik. Yang keempat masuk kepada cyber ataupun internet. Ini antara zaman perubahan daripada 1 macam menggunakan tool sehingga masuk kepada 2 penggunaan elektrik. Kemudian 3 masuk kepada elektronik dan keempat kepada cyber. Dan ini adalah perkembangan yang tidak boleh dinafikan. Lepas ni mungkin ada 5 dan 6 dan kita pun wallahu ta'ala alam lah, kita tak tahulah apa yang akan jadi pada masa depan. Mungkin ada revolusi industri yang ke-5 ataupun 6. Antara ciri-ciri daripada zaman ni adalah yang memerlukan kepada sains untuk menghasilkan teknologi. Sains menjadi satu wadah penting untuk mencapai kemajuan teknologi. Dan semakin tinggi revolusi industri itu, semakinlah maju sesuatu negara yang berjaya menguasai teknologi. Dan revolusi industri telah membawa pelbagai impak positif dan juga negatif dan memperkenalkan kerangka fikir-fikir yang baru. Semua benda perlu difikirkan atau diseladikan dengan revolusi industri yang keempat. Jadi sebagai kesimpulannya, itu merupakan antara sumbangan ataupun antara itu merupakan jalur ataupun dia punya silsilah ataupun salugarul pemikiran sains daripada zaman awal atau pra klasik, Helenistik, Renaissance dan juga pencerahan sehingga kepada revolusi industri. Di dalamnya ada satu faktor ataupun satu sumbangan yang dilakukan oleh sesuatu tamadun ataupun satu fasa, walaupun tidak banyak tapi ada. Dan perkembangan ilmu sains itu masih berlaku pada setiap tamadun. Dan daripada situ dipindahkan ilmu kepada tamadun seterusnya sehingga kepada kini. Jadi untuk tugasan kamu bagi mendapatkan pencerahan yang lebih detail, yang pertama kamu perlu hasilkan video ringkas 3 hingga 5 minit bagi setiap zaman. Jadi untuk satu grup tu perlu mendetailkan tentang setiap zaman ni. Apakah maksud zaman klasik ataupun maksud setiap zaman. Kemudian yang kedua perlu menyenaraikan dia punya sumbangan ataupun tokoh pemikiran berasaskan sains dan teknologi pada setiap zaman. Jadi video ringkas yang kamu hasilkan hantar dalam e-learning. Itu untuk tugasan bagi
topik yang ketiga. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada saya. Okey, dan saya harap kamu boleh detailkan tentang setiap zaman, jadi kamu boleh nampak lah. Nanti kawan-kawan boleh tengok video tentang perkembangan sains dan teknologi pada setiap zaman, daripada zaman pra-klasik sehingga kepada zaman revolusi industri. Baik, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Abah baca cerita. Dah nak adik dah. Bye bye. Santai dulu. Papa. Santai. Dia lekat. Santai. Santai dah. Lekat pula.